Assalamualaikum, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda. Bertemu kita sekali lagi dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan Jessica John. Macam biasa. Macam biasa. Hari ini hari Khamis 3 Disember 2020 Jess, bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kami harapkan agar anda di rumah sentiasa berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Jadi apa khabar anda semua di rumah? Apa khabar Jess? Khabar baik guys. Hari ini cuaca sangat orang katakan sangat mendung ya. Sweater weather kan? Sweater kan? weather. Mengantuk. Itulah tapi apapun hari kita tetap kita teruskan dengan penuh semangat Jess. Dan ingat orang kata pagi tu mulakanlah dengan sarapan yang berkualiti. Bercakap mengenai sarapan, sempat tak sarapan pagi tadi? Pagi ni Jess sempat sarapan tapi sempat makan bubur je. Oh, semalam makan roti. Hari ini makan bubur. Okey, bolehlah Bolehlah, ada makan. Okey, hari ini macam biasa kita akan bersama dengan tetamu-tetamu yang istimewa dan seperti yang Gaz katakan semalam, kita akan bersama dengan seorang guru yang berjiwa besar. Tetapi sebelum kita nak berbicara lebih lanjut mengenai topik kita, apa kata kita bawakan kepada anda perkembangan COVID-19 di seluruh Malaysia terlebih dahulu. Setakat semalam 2 Disember 2020, Malaysia merekodkan 851 kes positif COVID-19 dan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi. Ini menjadikan keseluruhan jumlah kes positif meningkat kepada 68,020 kes. 5 kluster baharu Jess turut dilaporkan, 3 dari Selangor, 3 dari Kuala Lumpur, 2 dari Selangor dan 1 kluster baharu dari Johor. Juga setakat semalam, duka cita dimaklumkan bahawa 2 kes kematian dilaporkan termasuk 1 bukan warga negara dan kedua-dua kes kematian ini dilaporkan di negeri Bawah Bayu, Sabah dan itulah kita masih belum menang. Hashtag kita jaga kita, sama-sama kita berusaha lagi untuk ratakan pelengkungan pandemik COVID-19 ini. Untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak, Jess. Okey, untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak pula. Kabar baiknya, Sarawak semalam tidak merekodkan sebarang kes positif COVID-19 dan juga antaranya kluster pun tiada. Jadi seperti biasa masih lagi ada kluster yang aktif iaitu 6 kluster iaitu kluster Jalan Abel, kluster Besi, kluster Baki, kluster Seladah, kluster Green Hill dan kluster Wisma Seberkas. Dan masih juga Kuching dan Miri masih berstatus kuning. Ya, dan 38 daerah yang lain berstatus hijau. Itu adalah kabar baiknya lah dan juga semoga kita cepat-cepat putuskan rantaian COVID-19 ini ya guys. Betul. Tak kira lah status kuning ataupun hijau. Yang mana kita tahu insya-Allah tak lama lagi Kuching akan bertukar daripada status kuning kepada status hijau. Betul. Itu yang kita harapkan. Namun apa yang paling kita harapkan adalah kita seluruh rakyat Malaysia jangan alpa, jangan leka, jangan kata orang tutup mata sebelah lah. Kita masih lagi belum menang. Jadi terus tingkatkan kawalan Kendiri. Balik di rumah selepas kita berurusan kerja dan sebagainya. Perkara pertama yang perlu kita buat adalah mandi. Okey, Jess. Dengan cerita Jess nak bercakap mengenai rancangan animasi kanak-kanak Upin dan Ipin. Betul. Dengan cerita ni viral di Facebook. Datuk Seri YB Datuk Seri Alexander. Apa benda Bik? Betul-betul. Betul. Datuk ini yang Jess nak kongsikan sebenarnya. Datuk Seri Alexander Nantalinggi ni sendiri dia post di laman Facebook beliau. Dia menyatakan dia terlibat dalam program animasi ni Upin dan Ipin di mana untuk memperkenalkan produk buatan Malaysia sendiri guys. Itu bukan calang-calang ya guys. Produk buatan Malaysia ni sebenarnya dah menembusi pasaran luar negara. Jadi sekarang ini YB Datuk Seri Alexander Nantalinggi ni sebenarnya nak mempromosikan produk buatan Malaysia bahawa kita menyeru rakyat untuk membeli produk buatan Malaysia sendiri. Gas sendiri beli tak produk buatan Malaysia ni? Suka buatan Malaysia ni. Sebab apa? Dari hari ke hari, lebih-lebih lagi kita sudah di tahun 2020 ini, apa yang Gas boleh katakan bahawa produk buatan Malaysia berkualiti dan standing dengan produk antarabangsa. Baik, itu adalah berita baik untuk rancangan animasi kanak-kanak Upin dan Ipin. Seterusnya, berita baik juga untuk rakyat Sarawak. LPG jenama Petros dilancar, mula diedarkan tahun depan. Sarawak kini mempunyai gas petroleum cecair LPG jenama Petroleum Sarawak Berhad, Petros.
Sebagai permulaan, Petros LPG itu akan diedarkan kepada kegunaan isi rumah, perniagaan dan perindustrian di Kuching serta Samarahan bermula tahun depan. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg, satu tong LPG Petros 14 kg dijual pada harga hanya RM26.60. Ini pemberian oleh Kerajaan Sarawak untuk hampir 50% subsidi kepada Petros LPG memandangkan harga sebenar sekitar adalah RM50 satu tong. Justru Jess, jenama Petros LPG ini merupakan lambang permulaan kepada usaha kerajaan negeri untuk mengukuhkan posisi dalam industri minyak dan gas di Sarawak. Syukur. Sekaligus boleh meningkatkan ekonomi dalam Malaysia sendiri. Betul Zaga. Okey, Jess, seterusnya kita nak bawakan lagi perkembangan berita, juga berita baik untuk pencarum KWSP. Betul. Pencarum KWSP ni sangat gembira kerana kerajaan telah meluluskan pengeluaran KWSP sebanyak RM10,000. Sikit lagi nak sebut 10 juta. Ya, sebut 10 juta. RM10,000. Maksudnya dinaikkan daripada RM6,000 ke RM10,000. Jadi rakyat Malaysia disarankan jangan boros. Betul. Jadi berjimat-jimatlah berbelanja. Sebab itu jangan beli iPhone terutama sekali kan. Kenapa jangan tu beli jangan iPhone. gas? Sebab banyak orang salah guna duit. Mereka Betul. akan membeli barang-barang yang mereka suka. Terutama sekali iPhone ni viral. Trend sekarang ni. Kan. Jadi itulah kita kena berjimat cermat. Lebih-lebih lagi kita tak tahu apa yang bakal datang nanti, cabaran yang bakal kita hadapi. Jadi pengurusan kewangan itu sememangnya perlu kita titik beratkan agar kehidupan dan kelangsungan hidup kita sentiasa berjalan dengan lancar. Setuju, guys. Baik, kita dah bawakan perkembangan COVID-19, Upin Ipin dah, KWSP dah, LPG dah. Okey. Kita nak borak mengenai topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kita akan bersama dengan dua orang tetamu, satu secara maya dan satu lagi secara fizikal di Set Sejahtera Asia. Kita akan bersama dengan seorang cikgu yang berjiwa besar secara maya, dan guru ini adalah berasal dari Miri dan mengajar di SMK Merbau Miri. Itulah Jess, bila seseorang guru itu ikhlas mengajar, pelajar pun boleh turut rasa keikhlasan itu. Sampaikan para pelajar ini sayang nak miss kelas ni. Asyik tertunggu-tunggu bila next class dan sebagainya. Jadi itulah mentang-mentanglah guru ni bekas finalis Dewi Remaja 1997 atau 1998, mereka ini siap order lagi. Guru ni nak pakai baju apa untuk next class dan sebagainya. Jadi apa kata kita jangan lengahkan masa, kita saksikan Temubal secara maya bersama dengan Cikgu Nancy Thomas. Saksikan, tapi sebelum itu kita saksikan VT lagu Muhibah ini dahulu. Junjung tinggi cita-cita bangsa, hormatilah perlembagaannya. Marilah kita berganding tangan, hapuskanlah jurang perbezaan. Kita Malaysia satu, komuniti yang besar tanah Melaya, bumi kenyala, negeri bawah bayu dalam Malaysia. Kita
Kita jaga, kita bangkitkan bersama, harumkan negara ini Malaysia, kita merdeka. Hello, hai. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Jess? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango, ataupun sedang mandikan kucing, ataupun sedang Main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah merendah, sekolah menengah, ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Jess? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar macam mana? Boleh tak? Hantar je Gas, Hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Baik penonton Sejahtera Asia, ilmu bukan semata-mata objek hafalan. Ilmu adalah untuk kita memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu harus berani adaptasi dengan perubahan. Guru pula jangan segan untuk terima perbaharuan agar belajar menjadi proses yang lebih menyenangkan untuk menghidupkan pengetahuan. Jadi nak berbicara mengenai menghidupkan pengetahuan ini, pastinya kita bersama dengan seorang guru yang sangat bersemangat daripada SMK Merbau Miri, dan semangat beliau ini menjadi inspirasi kepada para guru yang lain. Jadi tanpa melengahkan masa, Gas perkenalkan untuk temu bual secara maya pada hari ini. Gas bersama dengan Cikgu Nancy. Hai Cikgu, apa khabar? Halo, khabar baik. Wah, dah rasa macam dalam kelas online cikgu dah. Lihat cikgu pakai pakaian tradisional ni. Ya, Kalau boleh diceritakan cikgu pakai apa tu? Orang kata kalau orang Sarawak Padang ya suguk tinggi kan cikgu? ni pakaian tradisional pengantin wanita Melanau. 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 Itulah bila seorang guru itu ikhlas mengajar, pelajar memang boleh rasa keikhlasan tu, dan guru itu sanggup melakukan apa sahaja asalkan TDP itu berjalan dengan kreatif dan menarik. Dan para pelajar pula sampaikan sayang nak tinggalkan ataupun miss kelas cikgu favourite dorang ni, Cikgu Nancy ni. Jadi kita mungkin kalau Gas jadi pelajar cikgu, mungkin Gas tak sabar nak tunggu next class cikgu bila lagi. Okey cikgu, soalan pertama, cikgu sangat tular di media sosial, di mana-mana sahaja. Soalan pertama, berapa lama masa yang cikgu ambil untuk bersiap sebelum nak memulakan kelas online ni cikgu? 2 minggu yang lepas, saya pakai pakaian kaum India, Iban, orang Urdu. Tak lama.
setengah jam sebab saya memang ada pernah belajar kelas bermakeup, jadi tak ada masalah untuk saya buat persiapan. Cuma yang ini saya perlukan orang lain untuk pasang yang di kepala. Jadi lebih kurang termasuk makeup dan pasang ni lebih kurang 1 jam sebelum kelas 1 online. jam. Ya saya. 1 jam semata-mata untuk cipta suasana yang lebih menarik untuk online kelas ini, iaitu cabaran ataupun norma baharu yang bukan sahaja dihadapi oleh golongan pelajar tetapi juga cabaran dari segi persiapan oleh golongan guru. Persiapan nak sediakan orang kata bahan mengajar tu satu, tapi Cikgu Nancy ni another level. Mempersiapkan dengan orang kata makeup, memakai pakaian tradisional yang cantik dan sebagainya. Itulah orang kata, it's always the effort that count. Cikgu, bagaimana prestasi kedatangan atau kehadiran pelajar apabila cikgu mengambil pendekatan macam ni? Kalau di sekolah saya SMK Merbau, untuk tingkatan 6, SEM 1 hingga SEM 3, memang kehadiran 100% kecuali pelajar itu bermasalah internet, tak dapat akses Google Meet. So far 100% kehadiran mereka. Jadi tak ada isu lah pelajar tidak masuk ke kelas Google Meet, tak ada masalah. Bukan setakat subjek BM sahaja, semua subjek. Memang 100% kehadiran kecuali masalah internet sahaja. Kalau boleh dikongsikan, Cikgu Nancy mengajar subjek Bahasa Melayu, mungkin ada subjek-subjek yang lain Cikgu? Tak ada, saya hanya mengajar subjek Bahasa Melayu tingkatan 6, SEM 1 dan SEM 3 sekarang. Jadi fokus kepada Bahasa Melayu lah Cikgu, nak Ya. tahu juga antara pakaian tradisional yang pernah digayakan, pakaian kaum apa Cikgu? Yang saya pernah pakai kaum India, sebab hari itu selepas cuti di Bali, saya ada seorang pelajar saja yang menyambut di Bali. Jadi saya nak bagi dia seronok sebab dia baru kematian ibunya. Jadi saya rasa saya nak hiburkan dia. Jadi saya pakai pakaian India. Lepas tu pelajar request the next day, mereka kata, cikgu kami nak cikgu pakai ngepan Iban sebab 50% pelajar saya dalam kelas adalah orang Iban. Jadi saya pun pakai dan setiap hari ada request. Jadi saya pernah pakai pakaian Iban, Dusun Tatana, Kuala Penyu Sabah, kawan saya yang bagi sama cikgu yang bagi saya busana tu. Lepas tu saya pernah pakai pakaian orang Ulu lengkap saya sendiri punya. Dan yang inilah pakaian Melanau. Pelajar tu pun pandai juga cikgu. Order cikgu dia pakai pakaian tradisional ni dah macam order makanan dah. Tahulah Cikgu Nancy ni adalah bekas finalis Dewi Remaja 1997-1998. Tahu cikgu dia orang bekas finalis Dewi Remaja, main order je nak pakai baju apa untuk online class. Cikgu, kita juga cikgu, mungkin 4 hingga 5 jam mengajar, macam mana cikgu boleh berasa selesa memakai pakaian tradisional yang orang kata banyak yang nak kena pakai ni untuk tempoh tersebut cikgu? Tak ada masalah sangat sebab Google Meet hanya duduk saja, saya tak perlu berjalan. Cuma masa saya angkat whiteboard, sugu saya hampir terjatuh sebab sangkut. Itu saja cabaran dia. Sebab saya pasang sendiri, tak ada orang lain pasang sebab tak berapa kukuh. Jadi banyaklah kenangan sebenarnya yang saya lalui setiap hari sepanjang kami mengajar PKPR menggunakan Google Meet. Cikgu Nancy bercakap mengenai cabaran ini, kita tahu sekarang STPM telah pun ditunda ke satu tarikh tahun hadapan iaitu pada 8 Mac 2021 cikgu. Jadi kita tahu ini merupakan satu mungkin kebaikan juga kepada pelajar kerana
tempoh persediaan itu lebih lama kan cikgu, tapi Ya. keburukannya ataupun cabarannya adalah mereka tak dapat nak hadir ke sekolah secara fizikal belajar dengan para guru. Jadi apa antara strategi yang cikgu terapkan dan amalkan untuk memastikan mereka masih mendapat keputusan yang cemerlang biarpun dalam pandemik COVID-19? Sebenarnya kan bercakap tentang persediaan, kami sebenarnya di sekolah sudah sampai tahap klimaks. Apabila sekolah diumumkan cuti, perkara ini menjadi anti klimaks pada kami. Pelajar down, guru down. Sedangkan kami sudah berada di kemuncak persiapan untuk peperiksaan. Jadi untuk menimbulkan suasana minat dan kesungguhan mereka, kami merancang pelbagai strategi terutamanya Google Meet. Ada kawan-kawan yang pandai, mereka buat presentation dalam Google Meet tu bermacam-macam cara. Macam saya guna cara saya begini supaya mereka sentiasa bersemangat. Tapi melalui feedback pelajar, mereka kata mereka lebih selesa dan lebih seronok sebenarnya dalam Google Meet. Sebab dalam situasi di dalam rumah, mereka tidak diganggu. Kalau di dalam kelas, banyak gangguan. Kawan sana panggil, kawan sini panggil dan mereka suara macam-macam. Tapi di rumah mereka konsentrate dengan seorang saja dengan guru seorang di depan. Walaupun secara maya. Jadi mereka boleh mendengar dan mengikuti dengan teliti. Berbanding dengan strategi, kalau mengajar dalam kelas, kita memberi tumpuan kepada ramai. Tetapi dalam Google Meet, saya seolah-olah mengajar dengan seorang saja. Jadi tumpuan itu akan lebih sebab saya akan mengajar dengan lebih detail. Satu demi satu, satu demi satu. Sebab saya tak tahu mereka faham ke tak. Jadi saya jelaskan dari A sampai Z walaupun benda tu dah berulang-ulang diajar. Jadi benda tu menjadi satu pengukuhan yang sangat jitu kepada mereka. Itu feedback yang mereka kata kat saya lah, sebab setiap kali selepas PDPR, saya akan hantar personal message kepada beberapa orang. Jadi sesiapa yang menerima mesej tu macam kena jackpot. Jadi maksudnya sepanjang PDPR dia kena ready. Jadi saya akan tanya apa yang kamu dapat hari ini. Jadi dia buat satu ringkasan dan hantar kepada saya dan saya screenshot itu adalah sebagai laporan feedback dalam kelas PDPR kami setiap hari. Kami ada laporan setiap hari yang detail kami perlu hantar kepada pihak sekolah. Kita orang still continue with online learning. Cabaran yang agak tinggi. Perasaan sedih tu ada tau masa tu. Yeah. Imaginasi dan idea tu pun boleh tercetus. And whether we like it or not, we must embrace that. Yep. Jangan lupa saksikan Sejahtera Asia bersama dengan saya Ghazali Zawawi. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John dari Isnin hingga Khamis. Pukul 7.30 pagi sampai pukul 8.30 pagi bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Sejahtera Asia, Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Saya kira ini merupakan satu cabaran yang orang kata sangat tinggi kepada golongan guru sebenarnya, dan syukur sebenarnya kerana dalam kita menghadapi kesukaran semasa COVID-19 ini, Cikgu Nancy dan guru-guru lain di sekolahnya juga para pelajarnya menunjukkan barangkali bahawa orang kata ujian COVID-19 ini sebenarnya membuka ruang dan peluang kepada kita untuk lebih kreatif dan insya-Allah lebih cemerlang dalam keputusan akademik kita. Sebab apa? Kata Cikgu Nancy tadi, online kelas ini lebih fokus. Orang Bulaknya kata orang Sarawak, semua duduk di depan. Kalau dalam kelas ada duduk di sukut, di tepi, ada nak pergi jamban, di belakang. Tapi online kelas tu semua duduk di depan. Jadi ialah hikmahnya cikgu. Cikgu, berapa lama sebenarnya cikgu dah bergelar sebagai seorang guru tu? Tahun ini dah 17 tahun. Wah. 17 tahun.
Kalau boleh dikongsikan sekolah pertama cikgu. Sekolah pertama saya, kalau guru sandaran tu ada beberapa buah sekolah, tapi first posting saya di MRSM Kuala Kelawang Negeri Sembilan. MRSM Kuching pernah cikgu? Pernah saya berada di MRSM Kuching tahun 2006 dan 2007. Cikgu masih ingat saya tak? Masa ingat. Okey, untuk pengetahuan penonton Sejahtera Asia, Cikgu Nancy pernah berkhidmat di MRSM Kuching dan saya pernah menjadi pelajar kepada Cikgu Nancy, dan apa yang saya katakan, kalau cakap aja mengenai Cikgu Nancy, mungkin daripada pelajar feedbacknya adalah pertama, cantik. Kedua, Cikgu Nancy memang seorang yang sangat aktif, bukan sahaja dalam sukan, tetapi bila nak start kelas tu, memang Cikgu Nancy sangat kreatif dan sangat bertenaga sampai ke masa-masa akhir kelas tu dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para pelajar. Itulah Cikgu Nancy. Cikgu Nancy, mungkin dari sisi lain lah kita nak tanya, sebab Cikgu Nancy ini pernah juga menjadi bualan ramai orang apabila menggayakan pakaian tradisional kaum Kayan, etnik orang Ulu, selepas Cikgu Nancy berjaya menakluki Gunung Annapurna, Kathmandu, Nepal pada 25 November tahun lalu. Cikgu Nancy, soalan gas. Bagaimana Cikgu Nancy boleh jaga ataupun maintain fitness tu sampai sekarang ni? Okey, kebetulan hari ini adalah hari saya dengan suami berada di puncak base camp Annapurna. Ulang tahun yang pertama hari ini. Iya, hari ini. Okey, sebenarnya tak terniat juga saya nak bersukan sampai tahap sekarang. Niat asal tu nak maintain supaya saya boleh pakai baju kerja tu saja. Jadi dah halang-halang saya buat, jadi bersungguh-sungguh dah jaga makan, pergi bersenam dan semua senaman saya buat. Run, saya running, event-event run yang berada di Malaysia, termasuk maraton pun saya ikut, dan kalau tak ada event running saya akan berada di gym. Itu cara saya untuk maintain size sebenarnya, nak maintain size. Itu sebenarnya menunjukkan bahawa Cikgu Nancy ni sangat disiplin orangnya. Pergi gym, join marathon, masa nak mengajar lagi. Itu menunjukkan Cikgu Nancy ni disiplin, pandai membagikan masa, sebab apa yang lebih penting Cikgu, kita kena jaga kesihatan kita. Betul tak Cikgu? Mungkin betul. Cikgu Nancy boleh kongsikan juga, adakah Cikgu Nancy ni sebenarnya kalau kita buka pakaian tradisional tu orang kata buka makeup, adakah Cikgu Nancy ni sebenarnya seorang yang garang? Sepanjang PDPR menggunakan Google Meet, saya tanya pelajar, yang mana kamu lebih rasa seronok? Mereka kata di dalam Google Meet best cikgu. Kalau dalam kelas kami takut sebab saya sedikit garang di dalam kelas. Saya memang garang. Tak pelajar kan, kadang-kadang budak-budak ni dia suka kayo walaupun tingkatan 6. Kayo kurang kuit. Jadi cikgu kena jadi polis. Bayangkan 36 orang dalam kelas, jadi cikgu terpaksa tegas. Jadi apabila menggunakan Google Meet, saya tak boleh tengok pergerakan mereka. Jadi saya konsentrate je saya mengajar sepanjang masa. Itu beza dia belajar di alam maya dengan belajar berdepan. Tapi kalau belajar secara berdepan, saya memang garang. Tapi garang-garang itu juga yang membuatkan gas. Alhamdulillah berkat bantuan Cikgu Nancy dan cikgu-cikgu PM yang lain, alhamdulillah gas dapat keputusan yang cemerlang juga untuk subjek bahasa Melayu. Terima kasih Cikgu. Sempat nak ucapkan terima kasih. Okey Cikgu. Dari segi tulisan, juga pernah tular pelajar dari sekolah cikgu, iaitu SMK Merbau, yang mana cikgu pernah mempamerkan tulisan seorang pelajar nama Dixon Matik ini yang sangat kemas, dan ianya mendapat perhatian warganet. Boleh tak cikgu ceritakan mungkin mengenai pelajar tersebut dan kepentingan tulisan kemas ini cikgu? Okey, kalau dari segi menulis
karangan untuk peperiksaan, saya memang tekankan tulisan. Sebab saya kata setiap kali pemeriksa, dia akan tengok benda yang cantik dulu. Semua manusia kat dunia ni suka tengok benda cantik. Tipu kalau kata tak suka tengok benda cantik. Jadi saya kata mereka kena bagi first impression, tulisan itu cantik dan kemas, boleh dibaca. Jadi itu sedikit sebanyak boleh menarik perhatian mereka. Jadi pelajar yang menulis tulisannya cantik itu adalah lelaki. Dia memang teliti orangnya dan memang tulisan dia begitu. Jadi sebab setiap kali mereka hantar nota, saya akan bagi star. Jadi kebanyakan mereka akan buat sehabis baik. Jadi hasil dia begitu. Nah, itulah kalau pelajar Cikgu Nancy di Kisematik menonton Sejahtera Asia kali ini. Kami harap agar masa bekerja pun tulisan cantik juga. Jangan tulisan tulisan cakap ayam dah sekarang ni cikgu. Kalau rushing lah. Kalau tak rushing cantik je. Okey, cikgu inilah orang katakan orang Sarawak kata tok boknya semangat. Kita ngajar orang, menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang. Tak semua orang cikgu punyai semangat yang positif macam cikgu, lebih-lebih lagi menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi mungkin pesanan cikgu bukan sahaja kepada guru-guru lain tetapi kepada semua orang agar orang kata lebih kreatif dan berinovasi dalam kita menghadapi musuh halimunan COVID-19 ini. Okey, pesanan saya kepada rakan sejawat, tak kisahlah di mana mereka berada dalam situasi yang berbeza-beza. Sebab saya berasal dari Ulu, saya berasal dari Belaga. Jadi saya tahu situasi di sana. Mereka tidak ada internet, mereka tidak ada sistem yang lengkap seperti saya di bandar. Jadi mereka tidak perlu bandingkan teknik saya dengan teknik mereka. Sebab masing-masing guru-guru ni bagi saja satu benda, dia akan jadikannya lebih cantik, lebih molek berbanding yang dijangka. Jadi harapan saya mereka menjadi diri mereka, buat yang terbaik mengikut kreativiti mereka berdasarkan situasi dan keadaan. Sebab mereka tak boleh lakukan seperti yang saya lakukan. Mereka tidak dapat PDPR menggunakan Google Meet. Tetapi mereka boleh menggunakan sentuhan dari rumah ke rumah ataupun dari ruai ke ruai. Berjumpa dengan ibu bapa dan pelajar. Itu lebih hebat lagi berbanding dengan saya. Jadi sebenarnya tidak ada siapa yang hebat, tidak siapa yang tidak hebat sebenarnya. Semua hebat dan menjalankan dan memainkan peranan masing-masing. Itulah orang kata semua hebat. Yang penting kita positif dan saling ambil inspirasi daripada satu sama lain. Cikgu Nancy, terima kasih kerana sudi menggayakan pakaian tradisional kaum Melanau ni untuk Sejahtera Asia. Mungkin khas untuk penonton Sejahtera Asia, Cikgu Nancy boleh belanja sikit cakap dalam bahasa Iban. Nama berita kita udah nak nun dengar kelok. Cikgu Nancy berbahasa apa cikgu? Berbangsa apa? Saya sebenarnya ayah saya Kayan, mak saya Cina. Mak saya Cina. Okey, sebab orang ingat bila Cikgu Nancy ni di sekolah dulu mahir juga bercakap dalam bahasa Iban, tapi sekarang kita nak dengar Cikgu Nancy cakap bahasa Kayan sikit. Mungkin boleh ulangi cikgu. Jangan lupa Anangga Sejahtera Asia. Asun kelak hado hindang Sejahtera Asia. Tok buat semangat cikgu. Kerana sudi meluangkan masa berkongsi kisah inspirasi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Ingat, tanpa guru, siapalah kita pada hari ini. Jadi sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nancy dan guru-guru yang lain kerana terus sentiasa menyalakan ilmu pengetahuan dalam kalangan pelajar. Moga-moga biarpun kita berdepan dengan musuh halimunan ini, result ataupun keputusan peperiksaan utama seperti SPM dan STPM terus cemerlang. Terima kasih sekali lagi Cikgu Nancy. Sama-sama. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita jumpa di Kuching, okey? Boleh. Alright, kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Sejahtera.